Rukun negara yang diperkenalkan pada 9 Julai 1970 ini dan tahun ini genap 50 tahun. Ya, betul. Yang menjadi pegangan untuk kita sebagai warga negara Malaysia. Namun persoalannya, adakah belia hari ini sekadar melafazkannya, membaca tanpa memahami apa erti di sebalik rukun negara itu? Betul. Dan malam ni kita akan kupas sedikit berbeza dengan kita cuba untuk berikan perhatian kepada belia bukan Melayu. Macam manakah pendekatan mereka terhadap rukun negara dan sejarah negara kita keseluruhannya. Dan bersama dengan kita untuk bicarakan topik ini, walaupun di awalnya kami hanya sediakan beberapa soalan saja, tapi kita bercakap dengan tetamu kita, Prof. Madya Dr. Sarah Chinnasamy, penganalisis politik dan media sosial Fakulti Komunikasi Pengajian Media, Universiti Teknologi MARA, UiTM Shah Alam. Banyak tiba-tiba ya soalan. Di awal ini, Doktor mungkin boleh kongsikan perspektif sebagai seorang penganalisis politik yang banyak bicara tentang politik, media sosial dan juga belia tentang kefahaman rukun negara itu. Kita lihat rukun negara ini adalah satu instrumen yang kita lihat sebagai yang mengukur daya ketahanan nasional negara kita yang menjadi tunggak perpaduan di kalangan pelbagai bilangan kaum di negara kita. Jadi rukun negara ini kita tahu telah pun ditubuhkan pada tahun 1970 selepas peristiwa 13 Mei dan ia telah dijadikan satu parameter untuk kita benar-benar menghayati prinsip dan falsafah yang diterapkan di rukun negara agar kita meraihkan perbezaan budaya, agama dan juga perbezaan di kalangan pelbagai etnik kaum. Jadi inilah yang kita lihat sebagai satu unit. Jadi rukun negara ini dilihat sebagai satu titik persamaan. Persamaan yang kita menghargai perbezaan antara sesuatu sama yang lain. Dan kalau kita lihat, kalau dahulu 1970 rukun negara ini telah ditubuhkan, nampaknya lebih kurang dalam 12-13 tahun kita telah mencapai kemerdekaan pada ketika itu. Dan kita lihat pada tempoh yang begitu lama telah dijajah oleh pihak British, dan pada ketika itu selepas kita mendapatkan kemerdekaan, itu adalah usaha yang murni yang telah dilakukan oleh kerajaan dan media ketika itu bagaimana mengkaitkan kesemua pihak-pihak ini dalam satu hubungan simbiotik yang mampu memupuk perpaduan di kalangan pelbagai kaum. Ya, tetapi kalau generasi merdeka itu dia boleh faham sebab dia melalui 13 Mei, melalui 70, melalui kemerdekaan. Tapi belia hari ini, kalau boleh saya pergi kepada subjek utama perbincangan malam ini, adalah belia bukan Melayu. Bagaimana sejauh mana kefahaman mereka? Perasaan mereka tentang rukun negara akan terasa terasing atau memang sebahagian daripada kehidupan mereka? Rukun negara ni pada hari ini kalau kita lihat, kita begitu hargai sekarang sudah merangkumi 50 tahun dan sudah tentunya rukun negara ini adalah satu yang perlu kita hayati dari semasa ke semasa dan kita tidak boleh melihat ia sebagai satu framework yang bersejarah. Jadi bagi saya melihat tidak kira Melayu ataupun bukan Melayu, sama-sama kita belia pelbagai masyarakat, kita perlu menghayati rukun negara ini. Apakah maksud prinsip-prinsip dia? Apakah maksud falsafah yang diterapkan? Jadi pada hari ini kita harus lihat bagaimana perpaduan, senario perpaduan di kalangan rakyat kita, dan pada hari ini kita lihat kita menuju ke arah arus globalisasi. Dan globalisasi ini sudah tentunya kita akan bercakap tentang platform-platform media sosial yang wujud, Facebook, Twitter, Instagram, dan kadang-kadang kita lihat ada juga pihak yang mengungkit pasal isu-isu yang berkaitan dengan kaum, yang berkaitan dengan bahasa. Jadi kalau boleh, bila kita tengok pos-pos berkaitan, ia sekaligus meraih pelbagai reaksi daripada rakyat kita yang terdiri daripada pelbagai kaum, yang mana memuatkan komen-komen yang berkaitan sensitif, yang menyentuh agama, sensitiviti kaum-kaum yang lain. Jadi inilah perkara yang perlu kita elakkan. Bagaimana kita mampu menjadi warga belia yang beretika, bertanggungjawab, pada masa yang sama mempunyai semangat patriotisme. Baik, Doktor. Bagaimana untuk menggunakan platform-platform media sosial ni? Okey, bila Doktor sebut tentang media sosial, hari ini belia memang 100% memang fokus kepada media sosial. Jadi bagaimana kita nak bawa rukun negara ini, bolehkah dia dievolusikan rukun negara ini dalam konteks teknologi hari ini? Boleh? Boleh, sudah tentu kita boleh. Doktor? Pasal
satu kita perlu tekankan di sini, kita tidak boleh melihat rukun negara ini sebagai satu instrumen yang bersejarah, tetapi perlu kita hayati dari semasa ke semasa, dan sudah tentunya kita mempunyai pelbagai jenis cara. Satunya adalah promosikan balik rukun negara di dalam platform-platform media sosial. Kita tahu bahawa kita ada Hari Merdeka, Hari Malaysia, wujudkan satu hari rukun negara yang mana semua orang menyambut hari berkenaan, mempunyai pelbagai aktiviti yang menerapkan semangat perpaduan yang mengikuti prinsip-prinsip rukun negara, dan kita boleh jalankan hari rukun negara yang membuat program-program di kalangan rakyat yang meraih pelbagai penyertaan belia terdiri daripada pelbagai kaum, pelbagai gender, dan juga ini adalah satu perkara yang perlu kita buat untuk kita merealisasikan konteks perpaduan hari ini. Dan apabila bercakap tentang media sosial dan belia, ingin saya tekankan di sini, kalau kita lihat bawah 30 tahun ni penggunaan Twitter ni adalah agak tinggi, dan 30 tahun ke 45 tahun pula penggunaan Facebook yang tinggi. Jadi kita dah boleh nampak diversity dari situ, penggunaan media sosial di situ. Jadi kesemua program-program yang hendak kita buat perlulah kita implementasikan, bukan setakat penggunaan media sosial tetapi di dalam bentuk program. Ia bukan sekadar idea idealistik, tetapi bagaimana secara praktikal kita boleh buat program-program berkenaan di peringkat akar umbi. Kalau saya bangkitkan beberapa isu yang kita bincangkan 12 bulan sebelum ni, kita ada bincang soal Jawi, ada juga bicara tentang adakah Malaysia ini sebuah negara migran atau memang sebuah negara yang ada sejarah tersendiri. Dan semua isu-isu ni, doktor, dia berbangkit bukan kerana ada orang cuba bawa program, gerakan, tapi dia benda tu organik. Dia tweet, tiba-tiba blow up. So kalau belia hari ni, kalau nak cerita pasal rukun negara yang diprogramkan, dia rasa macam ini cubaan-cubaan mempengaruhi mereka. Mereka tak berminat dengan program seperti itu. Apa komen doktor? Itulah yang kadang-kadang kita lihat. Saya kadang-kadang ada memberikan komen, kadang-kadang kalau boleh pemimpin-pemimpin politik dan juga kalau boleh cuba elakkan kalau isu-isu yang berkaitan dengan yang menyentuh sensitiviti perkauman, kerana apabila sesuatu post itu telah dibuatkan di dalam platform media sosial ni, ia sudah tentunya akan meraih emotional sentiment di kalangan semua pihak di situ, dan ia akan menjadi viral. Bukan setakat menjadi viral, malah dia akan menjadi satu diskusi yang berpanjangan, yang menarik perhatian sehingga wujud sentimen-sentimen kebencian. Jadi ini yang perlu kita elakkan. Tapi pada masa yang sama, bagaimana penggunaan media sosial ni ke arah yang betul? Itu kebanggaan kita, doktor, sebab dia ada program dan ada isu viral. Isu viral lebih utama bagi belia daripada program. Macam nak atasi cabaran itu? Ini bergantung kepada saya lebih galakkan kalau agensi-agensi yang berkaitan, kementerian-kementerian berkaitan tu mencatat segera kalau wujudnya polemik-polemik yang berkaitan dengan perpaduan. Maka mereka boleh menggunakan platform media sosial ini untuk menerangkan sesuatu isu. Mungkin mereka boleh menjalankan diskusi ataupun seminar ataupun simposium yang boleh dijalankan oleh agensi-agensi kerajaan untuk menerangkan perkara berkenaan. Baik. Nak menerangkan perkara berkenaan, nak buat program, tapi jiwa anak muda sekarang tak macam dulu. Sebab orang dulu mungkin dia rasa kemerdekaan tu sebab dijajah, tapi budak zaman sekarang ni rasa merdeka tu biasa-biasa je. Tapi macam mana kita nak menyemai benih semangat patriotisme yang betul-betul dalam kalangan masyarakat belia hari ini? Tapi kalau tidak dikatakan kesemua belia tidak mempunyai semangat patriotisme, itu adalah satu kenyataan yang saya boleh sangkal. Bukannya semua orang begitu. Ada juga belia-belia yang mempunyai semangat patriotismenya. Cumanya kita perlu membuatkan ia sebagai satu penerapan harian. Penerapan sepanjang masa supaya wujudnya sentimen-sentimen berkenaan. Pasal tu yang saya katakan, kalau kita mempromosikan balik rukun negara tu di peringkat agensi-agensi, di peringkat sekolah, dan kita tahu di sekolah umpamanya ada perhimpunan dan pembacaan ikrar semua kan. Jadi kita perlu jadikan ia sebagai satu program supaya kita dapat memupuk perpaduan bukan di peringkat sekolah saja, malah di universiti dan juga di peringkat kerajaan. Agensi-agensi kerajaan pun perlu kita jalankan perkara-perkara ini. Jadi inilah cara untuk kita memupuk perpaduan di kalangan
pelbagai bilangan kaum, bukan setiap kali kita nak buat sesuatu program hanya akar umbi saja perlu kita fokuskan. Boleh dibawa peringkat IPTA, di peringkat penjawab-penjawab awam, di peringkat dewasa, yang mana yang boleh kita buat dalam bentuk program. Kalau boleh saya ambil doktor sebut tadi bahawa daripada sekolah lagi kita dah diikrarkan rukun negara tu. Tapi masih lagi kalau boleh saya timbulkan untuk bincangan kritikal, saya yakin bahawa benar tak benar tu bukan kepentingan saya untuk buat assessment tersebut. Tapi masih lagi kita lihat macam seolah-olah masyarakat bukan Melayu ini dia masih belum boleh menjiwai rukun negara sepenuhnya walaupun dah diikrarkan di sekolah lagi. Ini lebih kepada soal bagaimana kita membawa generasi kita ni ke arah yang mempunyai nilai-nilai murni, yang memahami konteks patriotisme negara, dan saya rasa di sini semua pihak memainkan satu peranan yang amat penting di sini, di mana bukan setakat peringkat sekolah, peringkat IPTA, dan juga di peringkat mana-mana jabatan. Wujudkan satu-satu program yang boleh menyemarakkan semangat perpaduan di kalangan rakyat kita. Jadi untuk itu, apa yang saya selalu sarankan di sini adalah program. Dia, bila kita bercakap tentang perpaduan di kalangan belia, bukan saya memakai cheongsam, anda memakai sari dan kita pergi duduk di satu table, inilah kita berbelah kaum, inilah perpaduan. Bukan sekadar begitu, tetapi bagaimana kita adaptasikan proses perpaduan sosial ini. Dan kalau kita lihat dalam konteks COVID-19 ni baru-baru ni, yang sekarang kita tengah dalam fasa pemulihan ni, saya rasa rakyat kita telah bersatu padu. Pelbagai kaum telah bersatu padu mematuhi tempoh PKP, dan kita mampu membuat perubahan walaupun kita duduk di dalam rumah. Ini adalah satu contoh perpaduan sosial yang perlu diteladani. Kalau saya boleh interrupt doktor di situ, kita akan berehat seketika. Tapi kita akan poin yang menarik itu yang doktor bangkitkan, sebab tak adalah skrip kami ni, iaitu soal perpaduan di waktu COVID ya. Tapi apa pun kembali selepas ini untuk terus membicarakan tentang faham erti rukun negara. Semuanya di Darah Muda. Kembali dalam Darah Muda dengan topik faham ke erti rukun negara. Sekadar baca atau faham. Tadi doktor bangkitkan tentang perpaduan kaum ketika waktu COVID. Dan kalau boleh dikaitkan dengan rukun negara juga. Adakah ini maknanya satu masa yang sangat kondusif sebab semua dah biasa guna Zoom, dah biasa guna platform dalam talian, dan inilah masa yang paling sesuai untuk kita gerakkan agenda rukun negara melalui dalam talian? Ya, saya amat setuju. Kita lihat ni perpaduan sosial yang wujud ketika COVID-19 ini adalah satu yang patut dicontohi. Dan kalau kita lihat 5 prinsip ini membawakan falsafah-falsafah yang berbeza. Dan kalau kita lihat kita sekarang berada di dalam fasa pemulihan yang mana dalam 1-2 bulan ni kita telah menghayati kehidupan secara norma baru. Sudah tentunya aplikasi Zoom, dan saya lihat sebagai seorang pendidik, saya lihat kita sudah menjadi biasa dalam 1-2 bulan ini bagaimana untuk kita menggunakan platform media sosial, tidak kira dari segi pembelajaran dan pengajaran, dan pada masa yang sama juga apabila kita membuat sebarang mesyuarat dan sebagainya. Jadi saya rasa ini boleh kita terapkan lagi lebih kritikal dan lebih mendalam lagi dari segi penggunaan teknologi-teknologi yang terkini untuk memupuk perpaduan di kalangan rakyat kita. Dan daripada kebergantungan kita pada kerajaan, mungkin doktor boleh kongsikan apakah peranan doktor sebagai pendidik dan juga IPT untuk bantu kita memahamkan belia ni tentang rukun negara? Apa yang saya ingin sarankan di sini adalah kita sudah pun baru melalui 50 tahun menyambut keberadaan rukun negara ni. Jadi apa yang saya galakkan di sini adalah kita perlu menjadikan ia sebagai satu proses yang berpanjangan untuk kita untuk mengembalikan rakyat Malaysia ini untuk adaptasi semangat patriotisme. Pada masa yang sama kita perlu mengukuhkan lagi perpaduan. Jadi di sini ketatasusilaan,
etika yang tinggi, dan pada masa yang sama kedua-dua sikap ni perlu juga diterjemahkan di dalam penggunaan teknologi sekali. Nak menterjemahkan dalam penggunaan teknologi itu. Jadi kalau kita tengok rukun negara ini dah 50 tahun, 5 dekad. Kalau dibagi pada individu, dah warga emas dah. Kan? Jadi bagaimana emas itu nak menunjukkan warga rukun negara ini sangat berharga. Jadi adakah belia hari ini menjadikan rukun negara itu sebagai satu guiding principle dalam kehidupan? Sudah tentu kita tengok di dalam mediasi yang sekarang ni, berdasarkan beberapa kes yang telah tular di dalam media sosial baru ni, kita perlu menghormati kita punya raja dan negara, dan bagaimana sesuatu komen tu kadang-kadang kalau kita lihat ada orang yang tidak, ada orang yang menghina institusi kerajaan pun ada. Jadi ini yang kita lihat apabila sesuatu penalti ini semua dikenakan dan dia diwar-warkan di dalam media sosial ni, kita sebagai rakyat Malaysia kita tahu bahawa kita tidak harus buat berkenaan. Jadi pasal tu tadi saya kata kita perlu mengembalikan semula promosi rukun negara ini, jadikan ia sebagai satu amalan harian, kerana perpaduan inilah yang menjadi tunggak nasionalisme ketahanan negara kita. Jadi mungkin Kementerian Perpaduan boleh mengambil saranan ini bagaimana untuk membuat promosian rukun negara ini kembali aktif di kalangan rakyat kita, dan jadikan ia sebagai satu amalan harian, tidak kira di mana-mana pejabat, di sekolah, di universiti. Jadi mungkin lebih sesuai kalau kita buat satu hari rukun negara. 9 Julai. Saya setuju kalau hari itu kita cuti. Boleh tak? Boleh. Jadi kita boleh buat program-program perpaduan pada hari berkenaan yang meraih penyertaan daripada pelbagai jenis kaum, dan juga pada masa yang sama kita sama-sama membuat sesuatu program yang benar-benar boleh memupuk. Jadi proses ini adalah satu proses gradual, tetapi proses ini akan memberikan satu impak kepada upcoming generation kita supaya ini bukan setakat mengejar arus teknologi, tetapi pada masa yang sama kita membina generasi yang betul-betul mempunyai beretika tinggi, nilai-nilai murni dan tata kesusilaan yang baik. Sila. Dalam proses nak bina generasi itu, saya percaya ia sebenarnya starting daripada institusi kekeluargaan itu. Ya, betul. Jadi apa yang perlu peranan ibu bapa tu nak didik anak tentang rukun negara? Itulah saya kata banyak aspek yang terlibat di dalam institusi keluarga ni. Satu, kita kena ada media literasi juga. Media literasi sebab kita sekarang tengah mengejar arus globalisasi, dan dalam ni media literasi juga memainkan satu peranan yang penting bagaimana kita melahirkan generasi yang beretika, bertanggungjawab dari segi penggunaan media sosial yang mana tidak mengancam keselamatan ataupun menjejaskan kedudukan ataupun mengaitkan isu-isu sentimen yang boleh menguriskan perasaan orang lain. Yang itu adalah pertama. Yang kedua adalah peranan ibu bapa di sini untuk membiarkan anak-anak mereka bergaul dengan secara biasa. Kalau dulu kita tahun 70-an, 80-an, kita berasa gembira kalau kita pergi melawat kawan yang berlatar belakang berbeza kaum, dan kita rasa macam seronok tengok budaya diorang, apa diorang boleh buat. rasa daripada face expression doktor sendiri. Tapi sekarang ni disebabkan kita semua mengejar masa dan teknologi ni, hari ni kalau kita lihat statistik media sosial pun, satu hari rakyat Malaysia melayari internet sampai 8 jam. Jadi kita hidup kita dah jadi macam lebih mengikut panduan arah teknologi sekarang. Kalau sebut tentang arah teknologi itu, kebimbangan yang saya cuba nak bangkitkan ialah kalau dulu faham rukun negara itu lain, tapi sebab kita nak adapt dengan globalisasi, dengan media dan media sosial ini, akhirnya definisi rukun negara tu jadi makin luntur. Contohnya kalau ambil keluhuran perlembagaan. Dahulu keluhuran perlembagaan ini dia ada kefahaman yang jelas kan, tapi hari ini bagi belia keluhuran perlembagaan maknanya kami boleh buat apa sahaja yang kami mahu sebab benda tu dijamin dalam perlembagaan. Sedangkan itu bukan makna yang sebenar kan. Pasal tu daripada awal saya katakan segala prinsip dan falsafah itu perlu diterapkan secara dalam supaya generasi pada hari ini mereka faham konteks-konteks ini. Jadi saya rasakan ini adalah satu perkara yang amat penting untuk kita mempromosikan balik rukun negara ini. Jadi kalau boleh ubah persepsi
belia terhadap rukun negara. Jangan lihat dia sebagai satu instrumen sejarah. Sebaliknya, ia adalah satu bingkaian, framework yang boleh memupuk perpaduan di kalangan rakyat. Dan kalau kita lihat 5-5 prinsip, 5-5 falsafah ini masih memainkan peranan yang penting di waktu ini. Akhirnya doktor, mungkin pesanan kepada beliau yang bermain media sosial 8 jam sehari macam kerja office saja dia. Okey, apa nasihat yang ingin saya sampaikan kepada beliau pada hari ini adalah sudah tentunya platform media sosial dan penggunaan teknologi itu adalah tinggi, tetapi pada masa yang sama isu yang berkaitan dengan patriotism, bagaimana boleh menyemarakkan perpaduan di kalangan rakyat ini adalah terlalu penting, kerana walaupun penggunaan teknologi itu adalah di tangan anda, tetapi anda menggunakan hujahan-hujahan anda yang tersendiri untuk menyampaikan mesej kepada orang lain. Jadi bagaimana rangkaian penyampaian mesej itu? Jadi rangkaian komunikasi itu kalau betul ia bermulanya daripada etika, tata kesusilaan yang baik dan juga nilai murni yang baik, kerana kedua-dua aspek inilah dapat membentuk generasi yang tinggi ilmu pada masa yang sama mempunyai sikap dan nilai-nilai murni yang baik yang boleh dicontohi juga oleh generasi-generasi pelbagai kaum yang lain dan menjadi contoh kepada orang lain. Jadi itulah betapa pentingnya rukun negara ni, sebab dia adalah nadi. Betul. Kan, nadi. Tiang Seri. Tiang Seri. Kita bawa branding sebagai identiti orang Malaysia, okey. Jadi untuk anda yang nak tahu lagi tentang rukun negara, bernama menjalankan satu program web seminar iaitu bagi meraihkan ulang tahun ke-50 rukun negara, bernama mengadakan beberapa program dan acara khas menerusi pelbagai platform. Antaranya adalah siri webinar yang akan berlangsung esok pada 15 Julai 2020 pukul 11 pagi hingga 12 tengah hari dengan tajuknya Rukun Negara dalam Jiwa Kita, yang akan mengupas 5 prinsip rukun negara dengan kepentingannya dari perspektif golongan marhain bersama-sama dengan 2 speaker hebat iaitu Encik Hafiz Latif, pengasas legasi Oak Heart, dan Encik Nordin Mat, pengarah syarikat Go to Go Sdn Bhd. Jadi anda penonton Bernama TV, penonton Darah Muda, boleh sama-sama sertai dan kita mengalu-alukan kedatangan anda di webinar, dan boleh layari webinar.bernama.com untuk pendaftaran secara percuma. Ya, terima kasih banyak Doktor kerana bersama kami cuba mengupas, walaupun kami menggasak cuba untuk nampak perspektif baru je. Tapi apa pun terima kasih kepada semua penonton yang setia bersama kami, dan seperti biasa kita akan terus menggiatkan lagi perbincangan dan diskusi tentang rukun negara, sebab saya tulis bahawa rukun negara perlukan pengungkapan baru dan segar, dan itu yang kami akan bawakan kepada anda melalui Darah Muda. Sekian daripada saya, Irfan Faruqi, dan saya Aisyah Hada. Jumpa lagi.